Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali untuk PDP Sejarah Tingkatan 5 bab yang kedua, iaitu Perlembagaan Persekutuan. Pada hari ini kita akan mempelajari subtopik yang ketiga, iaitu Ciri Utama Perlembagaan Persekutuan. Diharapkan di akhir pembelajaran murid akan dapat menjelaskan ciri-ciri utama Perlembagaan Persekutuan. Baik, terdapat dua ciri utama Perlembagaan Persekutuan, iaitu ciri tradisional dan juga ciri moden. Baik, kita lihat ciri yang pertama, iaitu ciri tradisional. Ia terdapat 4 perkara dalam ciri tradisional ini. Yang pertama adalah kesultanan atau pemerintahan beraja. Sultan merupakan pemerintah berdaulat dan memiliki kuasa penuh dalam negeri masing-masing. Setelah merdeka, disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen yang di-Pertuan Agong sebagai pemerintah tertinggi negara, manakala di peringkat negeri, raja merupakan ketua negeri. Ciri yang kedua ialah agama Islam. Peruntukan perlembagaan berkaitan dengan agama Islam merupakan antara ciri tradisional. Zaman British, raja di negeri Melayu tidak perlu terima nasihat-penasihat British berkaitan hak dan kedaulatan raja, adat istiadat orang Melayu dan agama Islam. Selepas merdeka, agama Islam bagi negeri Melayu diletak bawah kuasa raja di negeri masing-masing. Seterusnya, ciri tradisional yang ketiga ialah bahasa Melayu. Zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahasa Melayu digunakan dalam pemerintahan. Bahasa Melayu menjadi lingua franca dan memainkan peranan sebagai bahasa ilmu. Kini bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di negara kita. Seterusnya, kedudukan orang Melayu dan Bumiputera. Sebelum merdeka, kedudukan orang Melayu dan Bumiputera adalah di bawah kuasa raja dan ketua peribumi. Apabila merdeka, yang di-Pertuan Agong diberi tanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu, Bumiputera, Sabah dan Sarawak, serta kepentingan sah kaum lain. Seterusnya kita akan lihat ciri moden. Terdapat 4 ciri moden. Yang pertama adalah Kerajaan Persekutuan. Kerajaan Persekutuan. Perkara utama disebut dalam Perlembagaan Persekutuan termasuklah mewujudkan satu sistem kerajaan persekutuan. Kerajaan Persekutuan ini lebih juga dikenali sebagai kerajaan pusat. Laporan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu menyarankan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri diberi kuasa dalam bidang tertentu. Maksudnya di sini wujudnya pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Apabila Malaysia dibentuk, Sarawak dan Sabah diberi beberapa autonomi. Autonomi ini adalah bidang kuasa tertentu. Seterusnya, demokrasi berparlimen. Perlembagaan Persekutuan peruntukkan sistem demokrasi di Malaysia. Asas kepada demokrasi ini ialah pilihan raya umum pada tahun 1955. Tujuan utama pilihan raya umum ini diadakan adalah untuk memberi kebebasan kepada rakyat memilih wakil pemimpin dan menubuhkan kerajaan. Suruhanjaya pilihan raya ditubuhkan bagi menentukan pilihan raya dijalankan dengan adil. Seterusnya, ciri moden yang ketiga adalah kewarganegaraan. Kewarganegaraan persekutuan diperkenalkan pada tahun 1948 melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Sebelum itu, tidak terdapat satu kewarganegaraan yang sama bagi seluruh negara. Rakyat dikategorikan sebagai rakyat raja dan terdapat penduduk yang dapat kerakyatan British sekiranya lahir di Melaka atau Pulau Pinang. Rakyat raja ni adalah orang Melayu yang lahir di negeri Melayu. Kemerdekaan Tanah Melayu dan pembentukan Malaysia melahirkan taraf kewarganegaraan yang sama kepada rakyatnya. Itu saja untuk ciri-ciri
perlembagaan persekutuan, saya ulang balik, ada 2 ciri, iaitu ciri tradisional dan ciri moden. Itu saja, sekian, terima kasih.